Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cha, nak beli rumah, nak beli kereta ni. Macam mana ni nak beli rumah, nak beli kereta? Simpan emas dulu, akan dapat beli rumah dan beli kereta yang besar. Tak besar pun mahal. Tapi simpan emas dulu akan membantu anda. Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa yang tidak mengenali siapa di depan ini, saya Khadijah binti Abdul Latif, merupakan dealer aktif Public Gold. Okey. Alhamdulillah setakat hari ini Khadijah telah membimbing 130 orang penyimpan emas di bawah bimbingan Khadijah dan suami. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah ramai juga yang dah menyimpan emas, 130 orang. Ramai juga dah menyimpan, ada yang dah dapat emas dan ada yang masih menyimpan lagi. Maksudnya masih proses menyimpan di dalam akaun emas Gap. Okey, hari ini apa perkongsian Acha? Perkongsian Khadijah hari ini iaitu nak beli rumah. Okey, nak beli rumah, nak beli kereta. Okey, nak beli rumah, nak beli kereta. Kereta idaman, rumah idaman. Boleh. Boleh kita dapatkan. Tapi tanpa kita buat loan. Maksudnya kita akan dapatkan cash dan kita boleh beli rumah dan kereta. Buat loan tapi maksudnya duit tu dah ada. Daripada mana? Daripada kita mula menyimpan emas. Mana Acha tahu? Ya ke? Ya, betul. Acha baca dekat dalam buku ni. Ini buku terbaru, koleksi buku terbaru Acha. Itu 365 nota emas evergreen. Dekat dalam ni dia menceritakan hari ni Acha berkongsi, bacanya untuk Acha dan Acha berkongsi terus. Macam cikgu lah. Sebab Acha kan ustazah. Okey, selalu ustazah mengajar anak-anak murid. Hari ni mengajar je siapa-siapa dekat luar sana tentang satu ilmu yang Acha baca, wah teruja. Teruja sangat-sangat. Kat dalam ni dia cerita emas dan kereta dan emas dan rumah. Apa yang best yang Acha baca tadi? Sebelum asar tadi Acha baca, dia cerita tentang apa? Okey, dengar ya. Ni tentang kereta. Nampak tu kereta kat depan atas tu. Siapa yang dekat luar sana yang ada yang ini kereta impian dia? Kan Acha tak adalah kata itu kereta impian sebab keluarga Acha ramai. Jadi kalau muat yang tu untuk nak pergi dating berdua suami isteri je kan. Tak bolehlah nak naik kereta tu. Okey kan? Jadi kereta impian, mesti kita pun ada kereta impian. Dan kat rumah yang kat atas tu rumah 2 tingkat. Siapa yang mengimpikan rumah macam tu, boleh, kita boleh dapatkan. Acha boleh dapatkan, anda pun boleh dapatkan. Macam mana? Kita tak ada apa-apa. Ya, tak ada apa-apa dahulu. Sekarang ni kita akan adakan. Kan? Kita akan adakan apa-apa itu. Apa dia? Jom kita dengarkan. Okey, ceritanya tentang macam ni. Emas dan kereta. Contoh ya. Okey, macam mana kita nak dapatkan 1 kilo emas? Maksud 1 kilo tu bukan 250 gram, 300, 350 gram, 500 gram. Seterusnya dia akan naik 1000 gram. Okey, 1000 gram ni bersamaan 1 kilo. Okey, 1 kilo emas. Ini jongkong besar ni lah. Okey, jongkong besar ni, dengar cerita perkongsian Acha ya. Okey. Tahun 2004 masa tu Acha baru salis dadi. Maknanya kalau Acha belajar pondok kan, kat sekolah pondok Acha lebih kurang baru salis dadi ataupun awal sanawi. Kan awal sanawi lebih kurang macam tu lah. Sebab tahun 2000 Acha baru darjah 6. Okey. Masa tahun 2004, 1 kilo. Ini cerita pasal 1 kilo ya. 1 kilo emas harga sebuah kereta tempatan. Kan harga sebuah kereta tempatan sekitar harga dia 40,000. Bersamaan dengan 1 kilo emas. Maksudnya 1 kilo emas, saya tak ada lah gambar 1 kilo emas. Dekat tangan pun tak ada. Tapi kita contoh je lah ni. Mana ya nak bagi contoh? Tak ada apa pula nak bagi contohnya kat sini. Okey, contohnya dekat depan ni. Ni dia. Kan ini 1 kilo emas. Bersamaan harga dia 1 kilo ni bersamaan harga dia pada tahun 2004 dulu harga dia 40,000. 40,000 kereta, harga kereta. Harga kereta 40,000. Amirullah Zuki. Hai Kak Acha. Ya, Waalaikumsalam. Tiba-tiba hai Kak Acha. Ya, Amirullah. Kenapa tak nampak you apa tu Kak?
Kenapa Kak Cha tak nampak Amirullah ni? Kak Cha nampak sikit je. Tiba-tiba hash Kak Cha. Lepas tu you apa tu Kak? Okey, tak apalah. Oh, buku apa tu kot? Ni buku baru Kak Cha. 365 nota emas evergreen. Best jugalah. Sangat best. Baru tengah baca lagi kan. Okey, jadi ceritanya 1 kilo pada tahun 1 kilo emas pada tahun 2004 sama harga sebiji kereta Malaysia, kereta tempatan. Boleh beli dek. Jom kita beli, jom. Okey, sama dengan harga kereta tempatan. Okey, tahun 2004. Okey, lepas tu 2004 naik 2005, 2006, 2007 sampailah tahun masa tu Kak Cha, Acha baru awal sanawi. Maksudnya tingkatan 4 lah. Sekarang Acha dah 33 tahun. Masa 32 tahun lepas, tahun 2020 kan. Tahun 2020 1 kilo yang sama. Ni dia 1 kilo ni. 1 kilo yang sama pada tahun 2020 yang kita simpan emas ni dapat membeli bersamaan, harga dia bersamaan dengan 5 biji kereta. Tengok sini. Kat sini bersamaan dengan 5 biji kereta. Harga dia RM250,000. Ya Allah, Kak Cha kata memang pelik tapi benar. Pelik, ya Allah Rabbi. Memanglah, macam mana cakap? Kita rasa, ya ke? Tapi ya, memang betul. Kat buku, kalau mana-mana buku ditulis, tak ada tipu lah. Memang betul. Yang kita ni tak ada ilmu dan kita baca, baru dapat ilmu. Kan, jadi ya Allah Rabbi. Benda yang sama, contohlah hari ni, kita tak ada pun 1 kilo. Samalah, Khadijah pun tak ada 1 kilo. Memang takkan ada lagi lah. Kan, sebab 1 kilo tu besar. 1 kilo tu harga dia tinggi. Tapi sebelum dapat 1 kilo, kita kena dapatkan 1 gram. Betul tak? 1 gram macam mana nak dapatkan? Kita kena menyimpan lah. Paksa diri menyimpan. Dulu tak pandai baca Iqra'. Tiba-tiba pula pasal Iqra' kan. Dulu tak pandai baca Iqra'. Tapi kita paksa. Mak ayah kita paksa sampai nangis-nangis. Tengok, sekarang kita dah pandai baca Iqra'. Malah kita dah pandai baca Al-Quran. Sebab kena paksa. Sama juga macam emas. Acha terus terang katakan, dulu tak ada orang paksa. Sekarang pun tak ada orang paksa. Tapi kita diberi kesedaran. Allah bagi kesedaran kepada kita dengan kita membaca. Dan kita dapat kefahaman. Dan kita pun sedar. Tersedar kan? Jadi, emas ni pun sama kena paksa. Dulu 10 tahun yang lepas, Acha berumah tangga. Kan, 10 tahun yang lepas Acha berumah tangga tak ada terfikir pun nak beli emas. Sebab apa? Kita rasa sebab masa tu kita tak ada ilmu. Yang pertama, kita tak ada ilmu. Yang kedua, kita tak rasa emas tu kita perlu simpan. Kan, jadi kita pun hiduplah dengan kita, suami kita, anak kita, berlalu tahun demi tahun tanpa memikirkan tanpa kita fikirkan kita tak perlu simpan emas. Itu dulu. Tapi sebab kita dah baca buku ilmu, buku kewangan mengatakan kita kena menyimpan emas. Paling-paling bukan kata kena simpan semua. 10% daripada pendapatan kita simpan dalam bentuk emas. Okay, jadi tersedar. Dan macam mana kita nak dapatkan? Tak boleh nak dapatkan dulu. Kan, betul tu. Kena mula dulu. Kan, kalau takkan jadi, kita takkan paksa. Betul, kena paksa diri. Paksa diri tu yang kita akan berjaya. Okay, jadi apa dia? Jadi dulu kata dekat dalam ni kita nak mulakan tapi tak tahu emas tu harganya tinggi. Kan? Emas tu harganya tinggi. Macam mana kita nak beli? Kita tak berapa nak ada. Ya, samalah macam ni. Tak berapa nak ada juga. Tapi macam mana? Alhamdulillah, Allah bagi jalan penyelesaian. Allah bantu dengan hadirkan sebuah syarikat. Selama dah syarikat ni ada. Tapi syarikat ni rupanya membantu ramai rakyat Malaysia untuk dapat menyimpan emas. Dapat menyimpan emas dengan harga yang mampu milik. Dengan harga yang mampu milik tu, kita simpan. Kita paksa simpan. Lama-lama. Kan tajuk Acha hari ni cerita tentang nak beli rumah, nak beli kereta, boleh simpan emas dulu. Kan? Lepas tu kebetulan kat dalam ni buat cerita. Ya, emas 1 kilo yang kita simpan tahun 2004. Contohlah. Ni cerita pasal nak beli kereta rumah. Dengan 1 kilo. Tapi contoh kita tak ada 1 kilo. Kita baru ada 500 gram.
Kan? 500 gram lah kita simpan daripada 1 gram. Kita simpan jadi 10 gram. 10 gram naik 20. 20 naik 50. 50 naik 100. Okey, selesai 100. Fokus lagi. Kan? Sebab kita ada matlamat. Matlamat kita nak beli yang tu. Apa dia tu? Kereta dan rumah. Kereta tu Acha tak minat. Suami Acha mesti minat kot sebab nampak macam. Tapi Acha tak minat lah sebab anak-anak ramai. Tak boleh nak sumbat dalam tu. Ada kelakar. Ada. Jadinya nak dapatkan matlamat kita apa? Matlamat Acha nak pergi haji muda. Sekarang 33 tahun. Acha nak pergi haji umur 38 tahun. Lagi 5 tahun. 5 tahun lagi insya-Allah COVID dah tak ada, kita fokus. Kita kena pergi haji muda. Kan? Kalau kita tak paksa, siapa nak bagi kita pergi haji? Kan? Tadi cerita pasal rumah, pasal kereta ni pasal haji. Sebab tu salah satu matlamat menyimpan emas. Okay, jadi daripada 1 kilo ni, dulu tak rugi kita simpan. Kita simpan emas. Ada orang kata kenapa nak simpan emas? Simpan emas bukan boleh buat apa? Kan? Ya, kita nampak kita tak boleh buat apa. Tapi bila-bila kita dilanda musibah, bila-bila kita kesusahan, bila-bila ekonomi gawat, masa ni kita dah tak ada apa-apa dah. Baju kita yang cantik, tapi baju kita tu tak boleh nak memberi apa kepada kita. Kan? Kita ada apa ya? Ni Acha duduk dalam bilik. Jadi Acha pandanglah apa yang ada kat dalam bilik ni kan. Ya Allah. Jadi Acha nampak, okey. Kita nampak apa ya? Nampak apa ya? Ya Allahu Akbar. Contohlah kita nampak telefon kita yang mahal. Telefon kita harga 3-4 ribu. Ada yang beli telefon 3-4 ribu. Tak tahulah apa jenama telefon. Yang iPhone lah, berapa sik lah apa kan. Jadi harga dia 3-4 ribu. Tapi bila kita dilanda kesusahan, kita dapat tak? Telefon tu dapat tak membantu kita? Bolehlah kita jual. Tapi harga dia susut nilai sangat tinggi. Kan? Kita kena fikirlah harga susut nilai sangat. Walaupun subhanallah. Walaupun kita baru beli telefon tu pagi tadi. Petang ni tak seronok lah rupanya. Alamak tersalah lah beli telefon ni. Kita nak jual balik. Kita pun pergi jual kat kedai yang sama. Pagi tadi kita beli, petang ni kita pergi jual kedai yang sama. Apa yang berlaku? Telefon tu tetap harga 4 ribu, kita dapat tak kan? Telefon tu macam mana? Telefon tu dah susut nilai. Susut nilai dia tak kira dah. Walaupun kita baru beli hari yang sama. Susut nilai, semua benda ada susut nilai. Tapi berbeza dengan emas. Emas tu pun ada susut nilai. Emas barang kemas dan emas jongkong dina. Emas jongkong dina susut nilai dia sangat sikit. Emas barang kemas susut nilai dia sangat tinggi. Jadi fikirkanlah mana yang terbaik untuk kita kan. Mana yang kita nak pilih untuk yang memberi keuntungan kepada kita. Jadi Acha baca yang ni. Boleh buat kan? Anak Acha tidur. Okey kan? Jadi Acha baca kat sini dia kata Emas yang sama tahun 2004 dapat beli sebiji kereta. Kereta tu harga dia 40,000. Lepas tu emas yang sama pejam celik kan. Pejam celik emas yang sama kita simpan. Tak pun kalau kita tak simpan lah, mak ayah kita bagi dulu. Emas yang sama kita simpan sampai sekarang. Kan. Jadi emas yang dulu masa kita kecil tiba-tiba dah besar ni, kita umur 30 tahun, emas yang sama harga dia takkan sama. Walaupun dia sama 1 kilo. Macam dia tumbuk pula kan. Kan macam ni lah, panjang sikit lah macam ni macam ni. Kan. Jadi contoh gold bar ni 1 kilo ni. Jadi emas yang sama masa tahun 2020, tahun lepas, harganya sudah menaik tinggi sangat. Harganya dia jadi 250,000. Bayangkan, rugi tak kita simpan? Waalaikumsalam Akak. Kak sihat? Ya Allah Rabbi. Jom teman ustazah. Ya Allah Rabbi. Teman saya live, kita nak kongsikan. Selalu kita kongsi ilmu dengan anak-anak murid. Hari ni kita kongsi je siapa kat luar sana. Anak murid ada, mak murid pun ada, kawan-kawan semua ada. Ini sangat-sangat teruja dengannya ilmu yang ada kat dalam buku ni. Siapa tak sempat baca buku, Acha sempat baca buku dan Acha kongsikan teruslah. Senang sebab kebetulan kita faham ilmu tu. Jadi benda yang sama tahun 2000 dia dah naik harga. Ya Allah, Hadijah rasa, ya Allah, rasa macam tak percaya.
Tapi, ya, pelik tapi benar. Memang betul kita kena percaya. Ni cerita pasal emas. Emas yang sama dulu boleh beli sebiji kereta. Emas yang sama tahun 2020 kita dapat beli bukan sebiji kereta tapi malahan 5 biji kereta. Kereta Malaysia, kereta tempatan. Sebab emas tu harganya dah naik tinggi. Tinggi melambung bukan sikit-sikit. Waalaikumsalam awak. Awak rindu dekat awak. Sihat Alhamdulillah. Okey, seterusnya dengar ni saya nak cerita ni. Saya nak cerita tentang saya dapat ilmu daripada buku. Kan buku ni cerita tentang pasal rumah dan kereta. Kita simpan emas, kita akan dapat rumah dan kereta. Sabar. Sabar, simpan dulu. Lepas ni boleh beli. Nak dapat rumah besar tu. Siapa nak rumah besar tu? Kan Acha selama 10 tahun ni dah duduk rumah 2 tingkat. Jadi rasa dekat dalam hati tak nak duduk rumah 2 tingkat dah. Nak duduk rumah 1 tingkat je. Biar kecil, biar maksudnya luas tapi rumah tu 1 tingkat. Sebab jenuh nak naik atas bawah. Itulah bagi pandangan Acha. Jadi rumah tu 2 tingkat. Tu bukan rumah idaman. Kereta ni pula cantik. Cantik kereta ni, tapi kereta ni kecil. Buat kami suami isteri 2 orang. Jadi tak boleh juga, bukan kereta idaman. Ini kereta idaman anda. Anda mesti kereta idaman anda. Tu rumah mesti rumah idaman anda. Bukan rumah idaman Acha, bukan kereta idaman Acha. Okey, jom kita cerita. Kalau kita simpan emas. Emas yang sama ni 1 kilo. Ni contoh 1 kilo emas ni. Okey, dengar ni. Masa tahun 2000. Tahun 2000 awak, Ida. Masa tahun 2000 kita dah jenam. Kan, kita dah jenam. Kita kat masa tu dia kat sekolah Pusat Pengajian Taman Islam. Kat pondok. Apa tu? Buku apa tu, Kak? Buku ni, Kak. 365 nota emas evergreen. Maksudnya dekat dalam buku ni, kebetulan Kak baca buku ni macam-macam ada cerita warna-warni. Jadi, wah, hebatlah. Kan seronoklah. Jadi kebetulan nak kongsi terus. Pasal simpan emas yang sama 1 kilo masa tahun 2000. Masa tu Acha dah jenam. Harga rumah sebiji masa tu 1 kilo boleh beli rumah yang berharga 35,000. Peliklah emas ni. Emas yang sama masa tahun 2000 boleh beli rumah yang berharga 35,000. Rumah yang berharga 35,000. Okey, habis dah tahun 2000. Masa tu dah jenam, naik pula. Tahun 2010, masa tu Acha dekat college. Masa tu Acha dekat college umur 18 tahun. Dah naik lah. Alhamdulillah panjang umur. Daripada dah jenam naik sampai 18 tahun. Okey, masa umur Acha 18 tahun, tahun 2010. Emas yang sama. Ni emas contoh nanti Acha akan beli emas yang 1 petak tu, yang besar tu kan, pegang dia. Okey, emas yang sama 1 kilo tapi boleh membeli rumah yang berharga 150,000. Ni rumah besar. Dulu boleh beli rumah kecil. Emas yang sama tahun 2010, 10 tahun lepas tu boleh beli rumah besar sikit. Harga rumah tu 150,000. Allahu Akbar. Okey, jom kita jalan lagi. Lepas tu tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15. 5 tahun akan datang 5 tahun lepas tu. Okey, cerita pasal emas lagi. Emas yang sama juga boleh membeli rumah yang berharga 170,000. Subhanallah. Jom kita tengok 5 tahun kita simpan emas 5 tahun. Tahun ni 2021. 2021. 2020 2, 3, 4, 5, 6. 2026 nanti 5 tahun lagi contoh 2026 nanti 2026 nanti 5 tahun lagi kita boleh harga emas telah naik sampai 20,000. 20,000 maksudnya mula-mula 2010 boleh beli rumah 150,000. 2015 kita boleh membeli rumah yang berharga 170,000. 20,000 naik. Beli emas ni sama je. Ni emas ni tak ada buat apa pun. Okey. Lepas tu 2015 dah habis dah, bye-bye. Sekarang 2021. Okey, jadinya emas yang sama juga pada tahun 2020 tahun lepas. Siapa beli rumah tahun lepas? Cuba bagi tahu Acha. Siapa ada beli rumah tahun lepas? Kak Alif. Kak Alif beli rumah tu dah berapa tahun ya? Rumah yang kita datang raya tu. Kan? Rumah yang kita datang raya tu dah berapa tahun akak beli? Kan? Acha ni rumah kat sini duduk dah 10 tahun menyewa. Okay, tak apa. Menyewa pun menyewa lah. Kan?
Jadi tahun 2020 emas yang sama dapat membeli dapat membeli rumah yang berharga. Dengar ni kan. Agak-agak berapa? 2015 sampai ke 2020, 5 tahun lagi akan datang. 5 tahun yang lepas kan, dapat membeli rumah yang berharga 250,000. Ya subhanallah. Cik kata, nak kata kan, kita simpan duit pun untung sebab kita boleh beli. Kita boleh beli apa sahaja yang kita nak sebab duit kan. Transaksi kita duit. 2019 Kak. 2019. Akak biar betul. Hawanis. Ingat tadi Kak Alip. Yang ini rupanya ni subhanallah Anis. Anis beli rumah. Yelah betul, Anis beli rumah 2019. Maksudnya baru 2 tahun. Maksudnya ni tahun yang ketiga lah kan. Okey, jadinya dapat membeli rumah yang berharga 250,000. Banyak tak kenaikan? Daripada 170,000 harga emas naik kepada 250,000. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sangatlah untung. Simpan emas. Simpan emas sahaja. Tapi dapat membeli apa yang kita impikan. Kalau Acha sendiri nak beli rumah juga. Kereta setakat ni cukuplah apa yang ada kan. Rumah rumah impian tak ada lagi. Rumah impian tak ada sebab kita menyewa. Jadi okey, kita setkan dah matlamat kita nak beli rumah. Matlamat kita nak pergi haji muda. Lepas tu matlamat kita nak simpan dana kecemasan lah nombor 1. 3 bulan, 6 bulan dana kecemasan. Seterusnya kita adakan dana persaraan. Kan sekurang-kurang kalau kita dah bersara, kita ada duit untuk kita dah bersara. Kan jadinya 4. Ada lagi lah anak kahwin, anak sambung belajar. Lagi apa lagi ya? Macam-macam lah kan ada. Jadi matlamat kita apa dia? Jadi kita menyimpan dalam bentuk emas sahaja. Memang sekarang emas tak buat apa-apa, kita simpan. Tapi kan bila-bila kita susah, emas ni sangat membantu kita. Kita perlukan duit. Kan kita perlukan duit, kita jangan jual. Kalau jual sayanglah, tapi kalau kata nak jual juga terpulang lah. Tapi kalau untuk Acha sendiri, tapi biasanya untuk siapa yang ada emas, dia susah untuk jual. Susah untuk jual emas sebab dia ada fitrah apa? Fitrah dia sayang kepada emas tu. Bukan baru beli pun jual. Itu mesti pelik sikit lah. Kalau ada emas mesti dia macam fikir 2, 3, 4, 5, 10 kali dia fikir. Sebab apa? Sayang nak jual emas. Tapi kalau tak nak jualkan emas, kita perlukan duit. Apa kita nak buat? Arahnukan dia. Kan? Cuba kita fikirkan. Ada tak kedai-kedai, ni tiba-tiba pula Acha nak ajak berfikir. Ada tak satu kedai yang menerima barang pajakan selain emas? Kelakar kan? Kan maksudnya kenapa emas ni sangat beruntung kalau siapa simpan, sebab emas ni dia ada satu buah kedai, satu institusi yang menerima dia. Bila orang perlukan duit, orang akan terima dia sebagai barang gadaian, barang pajakan. Tapi ada tak satu buah kedai diwujudkan untuk kita perlukan duit ni, kita ada kereta, kita pergi pajak kereta kita dulu. Tak ada kan? Kan kita ada apa kat rumah kita ni? Allah, tak ada apa kat rumah kita, subhanallah. Ada apa contohlah, okey, kita ada TV mahal. Kita ada TV TV zaman sekarang mahal-mahal macam itulah. Contoh kita ada handphone mahal, kita ada apa yang mahal-mahal. Yang TV kita ada. Orang suka beli apa ya? Cuba kongsikan dengan Acha. Orang suka beli apa? Orang suka beli TV, orang suka beli handphone, orang suka apa ya? Tukar sport rim. Kan orang suka beli sport rim. 2 tahun lagi tukar sport rim. Lepas tu orang suka apa lagi ya? Kan contoh sport rim. Contohlah kita beli sport rim mahal. Kan cantik, mahal lah dia. Jadi cantik dan mahal, kebetulan kita perlukan duit. Kita ke dalam kesusahan, kita perlukan duit. Anak kita sakit ke apalah sahaja kan. Jadi kita pun cabut sport rim kita pun pergi gadai kat kedai. Ada tak satu kedai yang menerima barang gadaian selain emas? Kan? Tak ada kan? Sebenarnya soalan ni Acha tak pernah keluar, Acha tak pernah terfikir. Tiba-tiba duduk kat depan ni baru terfikir. Yang juga nak bagi tahu kat apa? Kenapa ada satu kedai yang menerima barang pajakan emas? Maknanya kenapa? Sebab emas tu bernilai.
Tapi tak ada pun kedai yang satu kedai yang menerima barang pajakan kipas, kereta, TV, peti ais, handphone. Kita boleh pajak dekat situ. Tak ada kan? Maknanya apa? Emas tu sangat bernilai. Sangat bernilai dan rugilah kalau barang yang bernilai kita tak nak simpan. Kan? Sangat-sangat rugi. Dan jadinya untuk kalian kat luar sana yang ada cita-cita untuk menyimpan emas, untuk membeli emas, kan? Beli gadget alatan. Kan? Ramai orang suka beli gadget alatan dapur. Ya, betul. Sangat-sangat. Aca pun suka. Tapi sejak menyimpan emas ni kan dia jadi, itulah emas punya aura. Dia jadi macam, dia jadi nak beli ni. Kalau betul-betul memberi macam ni, kalau betul-betul kita beli barang tu, dia akan kita guna sepuas hati, okey, kita belilah dia, memang sangat bagus lah. Tapi sekali kalau kita pakai sekali dua, tak pakai dah, sangat ni. Jadi baik kita menyimpan dalam bentuk emas. Okey. Jadi, kalian semua yang ada cita-cita untuk menyimpan emas, untuk membeli rumah, untuk membeli kereta ataupun apa impian anda untuk menunaikan umrah ataupun haji ataupun apa sahaja, boleh impian kita akan tercapai dengan kita menyimpan emas dulu. Macam mana nak simpan emas? Emas tu mahal. Emas tu mahal pula. Emas tu harganya sangat tinggi. Kan yang barang-barang lain semua okey, taklah mahal sangat, taklah tinggi sangat, tapi emas tu harganya sangat tinggi. Iyalah tinggi, takkanlah barang yang bernilai harganya murah. Kan? Barang yang bernilai, batu permata, berlian, mana ada murah, mestilah mahal kan? Jadi sekarang ni Aca nak bagi tahu dekat kalian, Public Gold sebuah syarikat yang sangat-sangat membantu seluruh rakyat Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan akan pergi ke Kemboja. Sebab apa pergi ke Kemboja? Sebab Aca orang Kemboja. Kan? Pasti akan pergi. Okay, jadinya untuk rakyat semua negara ni boleh menyimpan emas serendah RM100 sahaja. Barang lain semuanya harganya mahal, tapi emas sekarang ni harga dia sangat rendah, RM100 dah dapat ada simpanan emas. Dan yang paling best sangat, yang paling seronok sebab apa? Anda menyimpan emas ni lain daripada yang lain. Dulu kita dapat simpan dan kita dapat pakai. Kita dapat pakai emas tu. Kan kita dapat pakai dekat telinga, dapatnya pakai ni. Tapi sekarang ni kita simpan, kita dapat melihat dia dekat mana, dekat telefon. Secara online kita boleh menguruskan dia. Kan akaun emas Gap ni kita boleh uruskan dia dekat telefon sahaja. Jadi, bagi siapa kat luar sana yang lama dah dengar tentang Public Gold tapi tak tahu apa dia Public Gold ni, boleh contact Aca. Apa dia yang Aca cerita ni? Public Gold. Dia tu public bank ke? Kan? Dia tu public bank ke? Bukan public bank. Ianya Public Gold sebuah syarikat pengeluar emas yang nombor 1 di Malaysia. Kan ramai yang tak tahu lagi. Lepas tu macam mana ni nak juga simpan? Ya, sangat mudah. Boleh simpan serendah modalnya RM100. RM100 tu bukan jadi apa. Terus jadi emas milik siapa? Milik anda. Milik anda sendiri emas tu. Bukannya milik Aca. Anda simpan 100, anda akan dapat emas yang bernilai RM100. Lepas tu boleh tengok kat telefon, boleh simpan. Buat macam kita beli online Shopee. Shopee, Lazada, PG Mall kita beli. Kita buat ting. Dah jadi dah emas kita. Lepas tu simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu dia akan membantu kita. Matlamat kita apa? Yang penting set dulu matlamat. Ya Allah Rabbi, seronok sangat. Aca rasa bersyukur dan Aca berkongsi kepada kalian kat luar sana. Ambillah peluang daripada dulu tak ada simpan apa-apa. Tahun ini 2021 yang masih berbaki lagi 4 bulan ni, rebut peluang, simpan emas. Bukan untuk siapa, untuk diri anda sendiri, untuk anda sendiri, dan untuk satu keluarga anda. Aca doakan moga anda dapat menyimpan emas 1 kilo, 1 keluarga. 1 keluarga, 1 kilo emas, insya-Allah. Dan anda boleh beli barang-barang kat atas tu. Okey, itu saja daripada Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.